Bismillah, Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat pagi ucapkan kepada semua pelajar. Okey, untuk pagi ini kita akan adakan sesi bagi mempelajari mata pelajaran Bahasa Melayu dan topik yang akan difokuskan pada hari ini iaitu karangan bahan rangsangan, iaitu satu karangan yang terdapat dalam kertas 1 iaitu bahagian A. Dan soalan ini adalah wajib dan pelajar sangat perlu untuk menjawab soalan ini. Okey, jadi tanpa membuang masa, okey, perkara pertama yang pelajar perlu tahu iaitu bagaimana bentuk soalan ini. Okey, bagaimana bentuk soalan ini? Sama ada soalan ini adalah pernyataan ataupun soalan ini memberi pilihan ataupun soalan ini hanyalah satu dan pelajar perlu menjawab soalan tersebut. Okey, jadi di sini saya akan tunjukkan iaitu bentuk soalan, okey, bagi karangan bahan rangsangan. Okey, nama pun karangan bahan rangsangan. Jadi disebabkan itu, okey, terdapat bahan yang akan disediakan kepada pelajar di dalam soalan, okey, supaya pelajar tahu untuk mengolah kehendak soalan tersebut. Jadi, okey, untuk topik pada hari ataupun tema pada hari ini, saya memilih topik yang sangat sinonim dengan keadaan situasi sekarang iaitu penularan wabak penyakit berjangkit. Jadi pelajar boleh lihat, okey, soalan karangan bahan rangsangan ni, okey, dia berbentuk seperti ini, okey. Okey, bagi soalan ini, okey, pelajar diingatkan sekali lagi bahawa bukan saja akan ada gambar, kadang-kadang boleh jadi carta, kadang-kadang boleh jadi graf, dan apa yang pelajar perlu buat ialah mengolah semula, okey, mengolah kembali, okey, isi yang diberikan, okey. Kalau pelajar boleh lihat kat sini, okey, memang dah diisi. Okey, jadi pelajar tidak perlu bersusah payah untuk mencari isi sendiri. Okey, pelajar tak perlu mencari isi sendiri kerana isi telah pun disediakan di dalam soalan. Kita kenali sebagai isi tersirat. Okey, untuk karangan bahan rangsangan, okey, apa yang kamu perlu tahu ialah perkara pertama yang kamu perlu titik beratkan ialah teknik TFK. Maaf, TKF. TKF, okey? Okey, teknik TKF. Apa tu teknik TKF? Okey, ini saya akan terangkan mengenai teknik TKF. Okey, yang pertama, pelajar perlu tahu tema. Okey, tema soalan tersebut. Okey, berdasarkan soalan yang saya berikan tadi. Okey, maklumat di bawah menunjukkan sebahagian daripada langkah penularan penyakit berjangkit. Okey, jadi kita tahu tema yang akan dibincangkan ialah penyakit berjangkit. Okey, yang kedua, K, memberi maksud kata kunci. Okey, apa tu kata kunci dalam soalan ni? Okey, kita baca lagi sekali soalan. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah mengatasi penularan penyakit berjangkit. Jadi kita tahu kat sini bahawa, okey, kata kunci yang soalan inginkan ataupun kata tugasan yang soalan ingin pelajar huraikan ialah langkah-langkah mengatasi. Okey, jadi kita tahu kata kuncinya ialah langkah-langkah mengatasi. Okey. Kemudian kita tengok F. F membawa maksud format. Okey, apa tu format karangan bahan rangsangan? Bagaimana? Okey, pelajar perlu ingatkan kembali. Perlu semak kembali, okey? Okey, tapi pelajar tak perlu risau sebab dalam soalan, okey, soalan dah nyatakan berapa banyak patah perkataan yang soalan ingin. Okey, kita tengok kat sini. Panjang huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan. Jadi kita tahulah, okey, formatnya ialah 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, di sini pelajar sangat perlu titik beratkan dan pelajar perlu
menggunakan strategi yang sangat baik, kerana jikalau pelajar menulis lebih daripada 250 patah perkataan, pemeriksa takkan menyimak ayat tersebut. Jadi sangat penting untuk pelajar mengetahui bagaimana cara-cara untuk menulis agar tidak melebihi patah perkataan. Jadi apa yang saya sarankan di sini ialah, okey, untuk 200 hingga 250 patah perkataan ni, apa yang kena ada? Apa yang perlu ada di dalam karangan ni? Okey, terlihat. Yang pertama, mesti ada pendahuluan. Setiap karangan mesti dimulakan dengan pendahuluan. Okey, kemudian mesti ada isi. Seperti yang saya cakap sebentar tadi, isi memang ada dalam soalan. Isi sememangnya ada dalam soalan. Jadi kita lihat, okey, berapa isi yang terdapat dalam soalan tersebut. Okey, jika kita lihat dekat gambar ni, kita boleh tengok 1, 2, 3. Okey, ada 3 isi. Okey, untuk diingatkan semula ya, dalam karangan bahan rangsangan ni, okey, memang ke semua jenis soalan memang diletakkan 3 isi. Jadi memang format dia memang sama, memang tak akan berubah, iaitu 3 isi. Jadi kita tahulah, okey, isi mesti 3. Okey, dan yang terakhir bila ada pendahuluan dan isi, mestilah kena ada penutup. Okey, lihat okey, pendahuluan, isi 3 dan juga penutup. Okey, bagaimana kita nak susun strategi agar karangan kita tak lebih daripada 200 hingga 250 patah perkataan. Okey, saya sarankan bagi pendahuluan, okey, 30 patah perkataan sahaja. Untuk isi, setiap isi 60 patah perkataan setiap isi, satu isi. Dan 30 bagi perenggan penutup. Okey, jika semua total, okey, secara keseluruhannya akan menjadi 240 patah perkataan sahaja. Dan pelajar tak akan lebih 250, maka karangan itu adalah dianggap sebagai karangan yang terbaik. Okey. Okey, selesai okey mengenai secara umum karangan bahan rangsangan. Okey. Sekarang okey, bahagian yang paling penting, iaitu bahagian bagaimana hendak menulis karangan tersebut. Okay, macam mana nak tulis? Okey. Okey, pendahuluan. Kita lihat pendahuluan terlebih dahulu. Pendahuluan merupakan satu perenggan yang sangat penting dalam sesebuah karangan. Kerana menerusi pendahuluan, okey, pemeriksa tersebut akan merasakan, okey, karangan ni menarik. Baru pemeriksa rasa macam menarik untuk baca. Jadi, sangatlah penting pelajar untuk menitik beratkan perenggan pendahuluan ni. Mereka ataupun mengolah pendahuluan dengan isi-isi yang relevan, isu-isu yang terkini, supaya pemeriksa menganggap, okey, kematangan idea pelajar tersebut. Jadi macam mana kita nak buat perenggan yang memenuhi cita rasa pemeriksa? Okey, kita lihat. Okey, pendahuluan. Apa yang penting kita kena tanya kepada diri kita sendiri. Okey? Tips untuk buat karangan, kamu perlu tanya kepada diri kamu. Okey? Soalan mengenai soalan. Okey? Soalan ni, tanya kembali kepada diri kamu. Okey, contohnya macam ni. Okey. Tajuk. Kita tahu. Tajuk kita ialah cara-cara mengatasi penularan penyakit berjangkit. Okey, ni tajuk. Okey, bila tajuk ni kita dah tanya dah apa? Okey? Apa benda yang kita nak tulis? Apa? Okey, apa? Apa tajuk yang ingin kita huraikan? Okey, kita tahu dah. Okey, cara-cara mengatasi penularan penyakit berjangkit. Kemudian, pelajar perlu tanya lagi sekali kepada diri. Mengapa? Okey, mengapa penularan penyakit berjangkit ni berlaku? Sebab apa? Okey, saya bagi contoh. Sebab manusia tidak peka
tentang keadaan sekeliling. Okey. Penggunaan kata seperti kata yang menarik seperti tidak peka ataupun mengambil enteng adalah sangat digalakkan untuk pelajar gunakan dalam karangan. Okey, saya beri contoh sinonim lah. Kebiasaan pelajar menulis ialah manusia tidak mengambil berat. Jadi perkataan tu sangat biasa digunakan. Jadi tidak salah untuk pelajar mencari perkataan sinonim yang lebih menarik seperti tidak peka, tidak mengambil enteng. Jadi sebelum menulis karangan tu, okay, pelajar melihat kembali apakah perkataan-perkataan yang dianggap biasa dan cuba cari perkataan sinonim yang lebih luar biasa. Okey, mengapa manusia tidak peka tentang keadaan sekeliling? Okey, seterusnya. Apa lagi nak ditanya? Apa lagi? Sebab apa lagi yang berlaku? Okey, pelajar boleh cari kenapa, sebab apa lagi berlaku. Boleh huraikan lagi. Okey, seterusnya, lepas tanya mengapa. Okey, isu, letakkan isu. Dalam pendahuluan sangat penting untuk murid letakkan isu. Okey, supaya pemeriksa mengetahui bahawa okey, pelajar ni membaca. Jadi bila pelajar membaca, pemeriksa sendiri akan rasa menarik, tertarik nak baca karangan ni. Sebab pemeriksa tahu bahawa pelajar ni mempunyai satu pemikiran yang okey, lebih luas. Okey, jadi isu. Okey. Sekarang kita tahu isu yang paling ketara ialah coronavirus. Jadi tulislah coronavirus. Jangan salah eja. Okey? K, huruf K, coronavirus. Kemudian apa lagi isu yang pernah berlaku sebelum ni? Tak salah kalau pelajar ingin masukkan seperti H1N1. Okey, SARS. Okey? Isu ni tak dapat dibantu sebab apa? Sebab benda ni sangat bergantung kepada pelajar tu sendiri. Kalau pelajar tu membaca, pelajar tu banyak mengetahui tentang berita semasa, keadaan semasa, pelajar boleh letakkan isu. Tak kisahlah karangan bukan cara mengatasi penyakit jangkit ke, karangan menarik minat membaca ke. Kita kena kaitkan dengan isu terkini, isu terkini. Jadi sangat penting untuk pelajar minat membaca dan membaca supaya tahu isu-isu yang sedang berlangsung sekarang. Dah ada isu. Bila ada isu, seterusnya kita kena ada tanya balik, bagaimana? Bagaimana kita nak mengatasi penyakit berjangkit ni? Kita dah isi kan? Isi ni, isi yang mendalam. Isi yang dah memang khusus. Jadi, bila tanya bagaimana dalam perenggan pendahuluan, pelajar perlu membagi isi secara general ataupun secara umum. Macam mana kita nak bagi secara umum tu? Bagaimana mestilah ada ayat, kita mestilah. Dah tidak PK. Kita tukarlah tadi. Mengambil berat. Tentang isu ini. Dah ambil berat. Dah tanya bagaimana. Selesai pertanyaan bagaimana. Letakkan kata-kata hikmat dalam perenggan pendahuluan. Tak pasti. Dia nampak tak dalam video ni? Patut tulisan dah ke bawah. Jadi saya akan padam terlebih dahulu sebab saya rasa macam takkan nampak pun. Tanya bagaimana, letakkan kata-kata hikmat ataupun peribahasa. Kata-kata hikmat, peribahasa. Apa contoh ni? Selain pada isu, kata hikmat dan peribahasa juga bergantung pada diri pelajar itu sendiri. Sebab tu saya sarankan pelajar untuk membaca. Banyakkan membaca supaya kita tahu apakah peribahasa yang sesuai. Sebab penurunan penyakit berjangkit ni jarang karangan keluar, dan tak mustahil untuk keluar sebab sekarang adalah isu yang sangat viral, tular, sangat tular. Jadi tak mustahil kalau boleh keluar SPM. Kata-kata hikmat peribahasa.
apa? Saya berikan satu contoh. Mencegah lebih baik daripada merawat. Okey, ini bukan peribahasa ya. Okey, ini adalah kata-kata hikmat. Okey, mencegah lebih baik daripada merawat. Okey. Dah ada kata-kata hikmat dalam perenggan pendahuluan. Okey, dalam perenggan pendahuluan atau mana-mana saja perenggan, okey, kata-kata hikmat peribahasa sangat perlu. Okey, pelajar sangat perlu letak supaya, tapi kalau nak letak mestilah ikut maksud yang relevan. Okey, jangan lari. Okey, kalau lari akan dipotong markah. Okey, kata-kata hikmat ni okey dah ada. Kemudian yang terakhir, okey, mesti ada. Okey, dah semua kita dah tanya pada diri, kita kena tanya balik. Okey, persoalan. Okey, persoalannya. Ayat ni, okey, ayat ni adalah ayat kita panggil ayat cedok lah. Sebab ayat ni setiap kalangan, okey, kamu boleh gunakan ayat ni dan tukar kata kunci saja. Okey. Persoalannya, bagaimana? Okey, tadi kita dah guna langkah. Okey, dalam soalan dia tulis langkah. Okey, soalan. Soalan dia tulis langkah. Tapi tadi kita tukarlah. Menggunakan, tak salah kalau tak mau tukar pun boleh. Okey. Ni bukan rumusan ke apa. Kalau rumusan kena tukar. Okey. Tapi ni sebab karangan. Tapi untuk memvariasikan lagi karangan kita, jadi pelajar lebih digalakkan untuk menggunakan perkataan sinonim. Contohnya, okey, langkah. Tadi saya ada guna cara-cara. Kemudian kita gunalah balik. Bagaimana? Inisiatif. Okey. Okey. Ini merupakan salah satu perkataan. Okey. Yang lain daripada yang lain. Okey. Penggunaan kata yang bombastik sangat digalakkan. Okey. Bagaimana inisiatif untuk mengatasi penularan penyakit berjangkit. Okey, jadi kita dah ada dah tadi daripada soalan apa. Kemudian lepas apa kita tanya mengapa. Lepas mengapa kita kena letak isu. Lepas kita letak isu, kita tanya balik bagaimana. Dan lepas bagaimana kita tanya, kita letak kata-kata hikmat ataupun peribahasa. Dan kemudian persoalan kembali. Okay, kita persoalkan kembali. Sebab dalam perenggan seterusnya isi, kita nak menjawab. Jadi kita persoalan balik. Persoal balik karangan tu. Okay? Persoalkan balik, di bawah nanti kita jawab. Okey, selesai bab perenggan pendahuluan. Kalau ada apa-apa soalan, okey, boleh kemukakan di ruangan komen. Nanti saya jawab. Okey. Okey, seterusnya kita tengok bahagian isi. Okey, isi, ingatkan sekali lagi ya, isi memang pelajar kena guna, okey, yang ada dalam, okey, dalam soalan. Dalam soalan memang dia bagi isi. Jadi kamu tak payah nak fikir pula. Okey, dah tak maulah guna sini, nak guna sini, nak rasa bijak, okey? Tak boleh. Sebab apa? Kalau kamu guna isi yang kamu nyatakan sendiri, idea yang kamu cari sendiri, nescaya kosong. Okey? Jadi dah bagi isi, kenapa tergigih nak percaya isi lain? Gunalah isi ni. Okey, kita tengok isi apa yang ada. Okey, yang pertama, memakai pelitup. Nampak tak? Kita tengok di sini. Memakai pelitup muka. Ini lagi satu. Okey, istilah semasa. Okey, penutup, pelindung, pelitup. Okey. Penutup, pelindung, pelitup. Okey, setelah dilihat kembali dalam memang diwar-warkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, istilah yang tepat ialah pelitup. Okey, pelitup muka. Okey, bukan penutup, bukan pelindung. Jadi kalau lepas ni pelajar nak gunakan mak, pelitup muka. Bukan penutup, bukan pelindung. Okey, pelitup muka. Okey, memakai pelitup muka. Isi yang pertama. Isi yang pertama. Memakai pelitup muka. Okey, macam mana pelajar nak kembangkan isi ni? Okey. Lagi sekali kita tanya apa? Apa? Apa kita nak kata? Okey, kita nak kata memakai pelitup muka. Okey, kita
kena tanya balik. Mengapa? Tanya balik. Mengapa, sebab apa kena pakai? Agak-agak pelajari sebab apa kena pakai? Ada soalan tak? Okey. Sebab apa kena pakai? Sebab, okey, sebagai pelindung pernafasan. Sebagai pelindung pernafasan. Okey, sebagai pelindung pernafasan. Ketika menjalankan aktiviti ke, ketika berada di luar rumah ke, kan? Sebab pakai pelitup muka ni kat luar, tak pernah bila duduk dalam rumah kau pakai. Jadi, uraikan sikit, okey? Sebagai pelindung pernafasan ketika melakukan aktiviti di luar rumah. Okey, contoh. Kemudian, tanya lagi kepada diri kita. Bagaimana? Bagaimana nak pakai? Okey. Ulangkan kembali tapi janganlah dah sebut di sini kan melakukan aktiviti di luar rumah. Okey, bagaimana dengan memakai di kawasan terbuka ataupun di khalayak ramai. Okey, di sini okey, contoh dekat bagaimana ni, okey? Pelajar boleh mencari, okey, contoh-contoh pelitup muka apa? N95. Okey, bila letak contoh tak ada masalah. Sekiranya pelajar tahu istilah-istilah. Tapi kalau tak tahu tak payah letak pun tak apa. Nanti jadi kesalahan fakta. Okey, kemudian dalam isi ni, okey, apa, mengapa, bagaimana? Okey. Tadi pendahulu kita ada tanya isu, tapi di sini tak ada isu. Kita tanya balik kesan. Kesan dia. Bila kita pakai pelitup muka, apa kesan dia? Kesan dia mestilah dapat menghalang kuman ataupun bakteria memasuki rongga pernafasan. Okey? Kesan dia mestilah dapat menghalang bakteria tu memasuki rongga pernafasan kita. Sebab kita dah pakai pelitup muka. Okey, nampak tak? Pendek kan? Buat ni tak boleh tulis banyak-banyak di bawah. Lepas tu padam. Okey. Lepas tu, okey. Bila ada apa, mengapa, bagaimana, kesan, okey, mesti ada penegasan. Okey, lagi satu sebelum tu peribahasa. Peribahasa ni bergantung pada ayat kamu. Contohnya, okey, okey, penegasan dulu. Okey, penegasan dulu. Okey, penegasan dia balik pada apa yang tadi. Okey, penegasan. Kita kena tegaskan sebab apa? Okey, sebab apa? Okey, jelaslah. Okey, ayat penegasan mesti jelaslah. Oleh itu, okey. Apa lagi? Kita guna jelaslah. Salah marker. Nampak tak? Okey, nampak. Jelaslah bahawa okey, memakai pelitup muka dapat, okey, dapat apa balik topik kita tadi? Okey, mengatasi ataupun dapat mengelakkan daripada wabak penyakit berjangkit tular. Okey? Tular. Okey. Letak peribahasa yang sesuai. Okay. Contohnya kamu nak dah jelaslah bahawa sangat penting, okey, perlu ni. Okey, contohnya peribahasa yang sesuai apa? Supaya nasi tidak menjadi bubur. Okey, supaya dia belum terlambat. Apa kita cegah dulu sebelum terlambat. Okey? Tadi mencegah lebih baik daripada merawat. Kita guna pula nasi supaya nasi tidak menjadi bubur. Siap, satu isi. Okey? Jadi isi ni yang janganlah tulis salin je macam ni. Okey, kamu perlu kembangkan lagi dengan letak penanda wacana. Okey, mungkin dalam kelas lain kita akan lihat untuk penggunaan penanda wacana saja ke
Sebab kalau nak sentuh semua, okey, tak sempat. Okey. Okey, isi satu, selesai. Sekiranya pelajar ada soalan, boleh tanya terus dekat bahagian komen. Okey, saya akan jawab. Okey, isi kedua. Okey, menggunakan pensanitasi tangan. Nampak tak? Nampak tak? Pensanitasi tangan dan membasuh tangan. Apa tu pensanitasi tangan? Kita nak sebut hand sanitizer. Okey, dalam bahasa Melayu, pensanitasi tangan. Okey? Saya ulang balik, pensanitasi tangan. Perbezaan dia. Okey? Menggunakan pensanitasi tangan dan membasuh tangan. Okay, beza dah. Guna sanitasi, basuh tangan adalah perkara berbeza. Okey, nak tanya macam mana ni? Soalan ni, apa? Okey, dah tanya apa? Ni lah apa tu? Okey? Ni lah apa tu? Okey, mengapa? Mengapa kita kena basuh tangan? Supaya dapat membunuh bakteria. Tadi dapat menghalang bakteria. Sekarang membunuh. Istilah lain-lain membunuh bakteria ketika kita menyentuh, atau panca indera kita menyentuh sebarang barang-barang ataupun hidupan-hidupan lain ke. Uraikanlah macam mana kau uraikan. Mengapa? Bagaimana? Bagaimana ni? Dia dah ada kan menggunakan pensanitasi tangan dan basuh tangan. Tapi, bagaimana? Kita tengok. Sanitasi tangan ni kita selalu guna bila? Di luar rumah je. Luar rumah. Tapi basuh tangan mestilah dalam rumah. Dengar pula mentang-mentang lah sanitizer tu banyak, sanitasi tangan banyak. Dekat rumah lumuk. Jadi tak digalakkan. Sebab apa? Pensanitasi tangan digunakan di luar rumah. Sebab mana nak cari singki. Jadi guna pensanitasi tangan. Tapi bila di dalam rumah, basuh tangan. Boleh tambah. Sebab kat sini dia tak cakap menggunakan sabun. Sabun antibakteria. Gunakan perkataan yang saintifik. Antibakteria. Antibakteria dekat atau jauh? Dekat. Tak ada sengkang pun. Antibakteria. Gunakan. Sangat digalakkan menggunakan perkataan yang jarang digunakan. Yang kita cakap dalam bahasa Inggeris bombastik. Perkataan yang menarik supaya pemirsa macam bagus penggunaan ayat juga ni. Barulah seronok membaca. Sebab pemirsa jujurnya kalau karangan tu membosankan, pemirsa pun bosan untuk baca. Jadi tak menarik. Jadi macam mana kita nak dapat markah yang baik. Jadi sangat penting untuk kita cari perkataan yang sesuai. Banyak membaca, kupaskan idea dengan relevan. Kemudian kesan dia. Macam-macam marker dah. Kesan dia. Tangan. Nama apa dah tangan kan? Sebenarnya tangan, basuh tangan. Tangan jadi bersih lah. Tangan menjadi bersih dan selamat. Untuk menyentuh panca indera. Panca indera ni apa? Kita punya ni mata, hidung, mulut. Dia tangan selamat nak sentuh panca indera je tau. Nak sentuh benda lain tak selamat tau. Sebab benda lain tak sanitasi. Jadi kamu kena habaq kat sini. Selamat untuk menyentuh panca indera. Kemudian penegasan. Tegaskanlah semula. Tegaskan semula. Oleh itu, penggunaan sanitasi tangan dan pembasuh tangan sangatlah perlu dititik beratkan ataupun sangat perlu dipraktikkan. Boleh guna dipraktikkan. Sebagai salah satu cara untuk mengatasi penularan penyakit berjangkit. Dapat tak guys tu? Sekiranya tak ada peribahasa yang sesuai, tak payah letak pun tak apa.
Daripada salah letak. Sebab peribahasa mengenai wabak penyakit ni tak banyak. Banyaknya kata-kata hikmat. Okey, alamak terpadam. Okey, apa apa? Tulis balik. Okey, siap berisi. Mudah kan? Dengan hanya perlu bertanyakan kepada diri, anda boleh jawab dan anda terus dapat idea. Tak perlu macam duduk termenung kan, selalu bila periksa termenung, tengok ceiling, tengok kipas, tengok kawan, takkan dapat idea. Baiklah, daripada kamu termenung macam tu, baiklah kamu tanya pada diri kamu, dapat jawapan, okey, kamu kembangkan, terus dapat idea. Okey, yang ketiga. Isi yang ketiga, penjarakan sosial. Penjarakan sosial, nampak tak? Okay, penjarakan sosial. Okey, penjarakan 1K atau 2K? Satu lah, penjarakan sosial. Sebab apa? Sebab jarak ni menerima imbuhan pen dan an. Jarak. Nama pun jarak. Okey. Dia dapat imbuhan an dan pen. Bukan dia dapat imbuhan pen kan? Jadi sebab tu tak payah letak pun. Jadi satu je K, penjarakan sosial. Okey, apa tu penjarakan sosial? Okey, menjarakkan diri ketika berada di luar rumah. Okey, tanya oleh apa? Okey, penjarakan sosial ni membawa maksud menjarakkan diri. Yang ni double K, menjarakkan diri di khalayak ramai. Okey, mengapa? Mengapa kita kena jarakkan diri kita? Supaya kita tidak menjadi perebak utama ataupun perebak senyap. Okey, perebak utama ataupun perebak senyap. Okey, macam mana cikgu tahu ni perebak utama, perebak senyap ni? Yang ni lagi satu. Daripada kamu tak buat apa, tengok Facebook ke apa ke, benda tak lain. Okey, luangkan masa. Okey, tengok dekat Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, setiap hari Dewan Bahasa akan keluarkan ataupun terjemahkan istilah semasa daripada bahasa Inggeris yang kita duduk tengok kan. Social lah, apalah, social trending lah, apalah. Okey, close contact lah. Okey, memang ada dalam bahasa Melayu tapi baru diterjemahkan. Jadi kalau kamu nak tahu okey, macam mana, apa perkataan yang diterjemahkan tu, okey, rajin-rajinlah tengok dekat Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, dia memang setiap hari akan ada je perkataan baru yang akan dikemas kini. Ada perkataan baru yang diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Okey, supaya kita tidak menjadi perebak utama ataupun perebak senyap. Maksudnya perebak senyap ni kita tak tahu. Kita tahu kita jangkiti. Okey? Lepas tu bila dah tanya mengapa, tanya bagaimana. Okay, bagaimana nak buat benda ni? Sekarang PKP kita kalau kat luar, okey, beratung kita kena jarakkan berapa? 1 meter. Itu dia lah bagaimana. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, bagaimana jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter. Okey, kesan dia. Apa kesan dia kita dah jarakkan diri? Kesan dia, kita lebih selamat. Nampak tak? Kau bawah sangat. Okay. Lebih selamat kerana tidak berlaku kontak. Kontak ni apa? Kontak. Body contact kan? Tersentuh. Jadi sebenarnya kita di kontak. Kontak secara langsung maupun tidak langsung. Okay,
tanya. Okey, kemudian ayat penegas. Okey, sangatlah penting, okey, bahawa penjarakan sosial ini, dengan mematuhi penjarakan sosial ini, okey, kita dapat sedikit sebanyak mengelakkan diri daripada menyebarkan penyakit-penyakit. Macam tu. Mesti tegaskan. Siap, tanya, tegaskan balik. Bahawa benda ni, okey, isi ni sangat penting. Tegaskan balik supaya pemerintah tahu. Okey, yakin. Okey, siap bahagian isi. Okey, 3 isi. Okey, dah dikupas. Okey. So, saya akan ulang balik apa yang saya tanya. Satu, apa? Okey, untuk isi apa. Apa tu isi kita nak sebut. Kemudian, mengapa. Mengapa kita kena buat isi ni? Tu tanya balik. Bagaimana? Bagaimana kita nak buat isi ni? Bagaimana? Tanya balik. Bagaimana? Lepas bagaimana kesan? Apa kesan yang akan berlaku? Mestilah kesan positif tau. Ni nak buat kesan buruk pula. Mestilah kesan positif yang berlaku. Lepas tu, kalau ada peribahasa, letakkan peribahasa. Okey, kalau tak ada, okey, tak apa. Kemudian, penegasan. Penegasan ni ayat dia, kita mestilah, kita haruslah, jelaslah, terserahlah, sudah terang lagi bersuluh. Mungkin kita akan tengok dalam kelas-kelas lepas ni kita akan tengok. Okey, penanda wacana yang sesuai. Okey, siap bahagian isi. Sekarang kita boleh tengok yang paling terakhir lah, yang paling last sekali dalam karangan apa dia? Mana maka? Ni. Okey, penutup. Okey. Penutup. Okay, macam mana kita buat penutup kan? Penutup. Cara yang paling senang nak guna penutup ialah kita kena ada apa? Tanya lagi sekali apa? Apa dia? Kita sedang cakap pasal apa ni? Okey, kesimpulannya pelbagai cara, pelbagai strategi, pelbagai inisiatif, pelbagai gunalah apa-apa pun. Okey? Lepas kita dah guna perkataan, kata kita tak guna lagi strategi. Okey? Kesimpulannya. Kesimpulannya ni banyak lagi perkataan dia, intihanya, macam-macam. Jadi kadang-kadang pelajar nak guna mana satu, tapi hanya kita guna kesimpulannya. Okey. Strategi boleh diambil. Okey, selain pada diambil, perkataan sesuai diimplementasikan. Okey, diimplementasikan. Maksudnya dilakukan. Okey, diimplementasikan. Kesimpulannya pelbagai strategi boleh diimplementasikan dalam usaha memastikan penyakit berjangkit tidak mereka. Okey. Bila tutup, kamu kena bagi cadangan kamu. Kamu buat cadang apa? Masa kamu buat cadang apa? Cadangnya ni mestilah ada pihak. Okey, cadangnya mesti ada pihak. Okay, dalam isu ni, tengok. Pihak apa yang berkait rapat secara langsung? Contohnya pihak kerajaan. Okey? Pihak kerajaan perlu memastikan arahan yang dikeluarkan dapat membendung penyakit berjangkit. Okey, nampak tak perhubungan? Okey, pihak kerajaan perlu memastikan arahan yang dikeluarkan dapat membendung penyakit-penyakit. Okey, dah satu pihak. Okey, boleh buat lebih.
Okey, pihak apa lagi? Masyarakat. Okey, pihak masyarakat. Kita tak tulis pihak masyarakat lah. Kita tulis masyarakat je. Masyarakat je perlu mematuhi. Okey, perlu mematuhi arahan yang dikeluarkan. Vice versa. Maksudnya okey, saling melengkapi. Okey. Pihak kerajaan keluarkan arahan, okey, yang mungkin supaya boleh membendung rakyat masyarakat perlulah mematuhi arahan tersebut. Macam tu. Okey, so cadangan. Tak cukup ruang kan? Tengok lagi. Padam. Okey. Cukup ruang kan? Susah betul. Okey. Mestilah letak harapan kamu. Harapan. Apa harapan kamu? Kamu berharap apa? Kamu berharap, okey, Malaysia dapat bebas supaya. Mesti ada supaya. Okey, dah tadi ni agar ataupun supaya. Okey. Tadi pihak kan? Tadi pihak kan? Tapi apa pula? Tadi dalam cadangan kita ada pihak. Dia boleh tak kurang lupa. Tapi terpaksa padam sebab tak ada kekurangan. Cadangan mesti ada pihak. Okay, tapi harapan mesti ada agar supaya apa? Okay, Malaysia bebas daripada penyakit berjangkit. Okey, agar, guna salah satu. Kalau kat sini agar Malaysia bebas daripada penyakit berjangkit supaya, bukan supaya pula kat sini. Masyarakat dapat hidup dalam keadaan yang selamat dan sihat. Okay. Letaklah satu kata hikmat kat sini. Hal ini kerana nyawa manusia. Nampak tak? Tak cukup lah. Hal ini kerana nyawa manusia, ni kata-kata hikmat tau. Nyawa manusia hanyalah satu. Okey? Jadi gunakanlah sebaiknya. Nyawa manusia hanyalah satu. Jadi gunakan sebaiknya. Okey. Dapat tak setakat ni? Okey, mengenai cara-cara bagaimana nak membuat karangan bahan rangsangan. Okey? Tulis sekali. Inilah bentuk karangan bahan rangsangan. Okey. Jadi, setakat itulah untuk kupasan karangan bahan rangsangan pada hari ini. Okey, kita akan jumpa dalam kelas seterusnya setiap pagi, 9.30 pagi. Okey, jangan lupa untuk ikuti laman Facebook Pusat Tuition Rajin Bertap. Okey, untuk kita bagi tips lah. Okey. Okey, daripada kamu duduk saja pagi-pagi tak buat apa-apa. Okey, mari tengok live ni. Okey, secara langsung, kelas secara langsung. Okey. Seterusnya kita akan jumpa pada esok untuk lihatlah topik apa pula yang akan difokuskan. Jadi, saya rasa itulah sekadar sampai sini saja. Okey, kelas kita mengenai karangan bahan rangsangan. Harap sedikit sebanyak teknik yang diberikan dapat membantu pelajar, okey, supaya tidak lupa. Okey, tidak lupa bagaimana cara-cara untuk menulis karangan. Okey, sekian. Okey, terima kasih. Jumpa lagi esok pagi.